Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alright, Bismillah. Okay, mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak Mansyur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cikgu Mai. Terima kasih. Okay, by the way, selamat tahun baru. Okay, kita mulakan tahun baru kita dengan kelas tambahan biologi. Oi, betapa wow sangat kan. Right, so basically tahun baru kita niatkan azam baru kan. So hopefully semua kita stay strong lah. InsyaAllah kalau sekolah buka. Saya duk fikir, saya dalam hati saya kalau sekolah buka, Alhamdulillah. Kalau tak buka, saya fikir ada hikmah dia. For me, the most important thing is adalah awak. Awak sihat. I mean, kalau korang sakit pun tak guna nak SPM. So basically, the most important things untuk saya, korang kena sihat dulu. So kalau kita pergi sekolah ke, tak pergi sekolah ke, itu belakang cerita untuk saya. Yang paling penting, awak semua kena jaga diri. Saya rasa kalau as a mother pun saya rasa antara sekolah dengan keselamatan awak, saya akan pilih keselamatan awak lah. So kalau lah SPM tu tak guna kalau awak sakit. Okay, right. So kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak cerita pasal pewarisan. Tajuk ni adalah senang sebenarnya tajuk ni. Saya rasa, tapi kalau awak tak faham konsep, dia macam maths tau. Dia awak faham konsep ataupun chemistry. Kalau awak faham konsep, sebenarnya awak boleh buat. Kalau tak faham konsep, soalan tu tak boleh jawab. Macam tu je. So bila kita dalam tajuk yang ini, kita nak cerita pasal pewarisan. So pewarisan ni kita ada pewarisan monohybrid dan juga pewarisan dihybrid. So senang kata, bila kita cakap pasal mono merujuk kepada satu ciri. Satu ciri. Kalau kita cerita pasal dihybrid, kita merujuk kepada dua ciri. Okay, Mendel ni, Gregor Mendel ni, dia mewujudkan ada dua hukum. Satu adalah hukum Mendel pertama, satu lagi adalah hukum Mendel kedua. Okay, nanti saya akan tunjukkan awak punya latihan. Okay, so hari ni, semalam kita dah cerita pasal hukum Mendel. Nah, kita buat latihan dulu. Nah, dalam hukum Mendel yang pertama, ini adalah rules dalam hukum Mendel. Maksudnya macam ni, Gregor Mendel tu, priest tu, dia dah buat, dia kacuk kan. So, saya cerita lagi sekali tau. Dalam pewarisan monohybrid, senang kata dalam eksperimen pewarisan ni actually adalah dibuat atau dikaji pertamanya adalah oleh Gregory Mendel. So Gregory Mendel ni dia menggunakan apa? Dia menggunakan kacang peas. Okay, now kacang peas ni, dia gunakan kacang peas ni, dia melihat 7 ciri. Okay, dia kacuk-kacukkan. Kacuk ni bahasa kampungnya, bahasa mudahnya adalah kahwin. So, daripada kacukan monohybrid, dia pakai satu ciri sahaja. Okay, satu ciri sahaja. Kalau dia kata pasal bunga, dua-dua dia tengok bunga. Kalau dia tengok pasal ketinggian, dua-dua dia tengok ketinggian. Kalau dia tengok pasal biji, dua-dua pasal biji. Sebab tu kita panggil dia sebagai monohybrid. So, kesimpulan daripada kacukan monohybrid ni, Gregor Mendel ni cakap, dia kenalkan satu hukum, namanya adalah, hukum ni kita panggil dia sebagai segregasi. Yang ni yang selalu keluar periksa. Selalu dia akan cakap, hukum Mendel pertama cakap apa? Hukum Mendel pertama dikeluarkan, nama dia adalah hukum segregasi. Ataupun orang kata, hukum Mendel pertama dikenali sebagai apa? Hukum Mendel pertama dikenali sebagai hukum segregasi. Apakah yang dimasukkan sebagai hukum segregasi ni? Hukum segregasi ni kita nak cakap adalah
pemisahan. Maksudnya dalam satu gamet, dia cuma boleh bawa satu saja. Okey, so senang kata, satu gamet ni cuma boleh bawa satu allele sahaja dalam gamet. Okey, gamet boleh bawa satu jenis allele sahaja. Contoh, kita ada genotip T besar, T kecil. Ini katakanlah untuk tinggi. Tinggi ni kita panggil dia adalah sebagai dia punya trait. T besar, T kecil dikenali sebagai genotip. Okey. Genotip ni nanti dia akan mengalami katakanlah meiosis. So dalam meiosis ni akan dijalankan oleh gamet. So saya tulis kat sini namanya adalah gamet. Teruk Mariana. Okay. So ini kita nak cakap dalam satu gamet ni dia bawa satu allele je, sama ada T besar atau T kecil. Maksudnya you guys takkan jumpa gamet, dalam gamet tu ada dua-dua allele, satu besar, satu kecil. Tak, dia tak ada. So dalam hukum Mendel pertama dia nak cakap yang iri. Dia nak cakap dalam satu gamet ni cuma boleh bawa satu jenis allele je, sama ada T besar atau T kecil. So itu yang kita panggil dia sebagai hukum segregasi. Maksudnya satu gamet cuma boleh bawa satu allele je. Oh, ingat tu je. Okay, now so dia ada rumusan lain daripada hukum Mendel pertama. Pertama, unit pewarisan sebenarnya kita kenali sebagai gen. So maksudnya macam mana katakanlah kebolehan saya tak boleh gulung lidah. Saya tak boleh gulung lidah. So saya tak boleh gulung lidah ni disebabkan apa? Disebabkan ada gen tak boleh gulung lidah yang bapa saya bagi dan gen tak boleh gulung lidah yang mak saya bagi. So saya ada genotip dua allele yang tak boleh gulung lidah, yang mak saya bagi, yang bapa saya bagi. So itu kita panggil adalah gen. Gen tu adalah satu ciri atau satu trait yang boleh diwariskan disebabkan gen. Okey, disebabkan gen. Ada satu trait tu boleh diwariskan daripada induk ke anak. Okey. Now, so trait ni dikawal oleh sepasang faktor yang dikenali sebagai allele. So senang kata gen benda tak nampak. Kalau saya kata, dalam darah awak ada gen, boleh nampak tak? You guys boleh nampak tak dalam darah ada gen? Tak boleh. So, gen ni tak boleh nampak. Kita guna alternatif lain, contohnya sebagai allele. Contoh, macam saya kata, T besar, T kecil. T besar, T kecil ini dikenali sebagai genotype. Tapi dalam darah awak, dalam gen sebenarnya tak ada huruf besar, tak ada huruf kecil. Ini yang kita panggil sebagai allele. Allele adalah bentuk alternatif. So, dalam pewarisan kita pakai allele. T besar, T kecil. Okey, senang kata nak cakap apa, itu simbol dia yang kita guna. So kita panggil dia sebagai allele. So, allele ni macam kita kata, ayat dia nombor 3 ni kan. Allele ni dia kata dia akan mengalami terpisah. Maksudnya, T besar, T kecil ni, dia akan terpisah. Satu gamet, ni kan daripada ni, gamet tu akan bawa sama ada T besar ataupun satu sama ada T kecil. Okay, now, tapi, masa persenyawaan, zygote dia ada dua allele. So maksudnya walaupun allele tu terpisah, nanti genotype boleh terbentuk kembali disebabkan oleh persenyawaan. Okay, so now yang ni statement dia kata homo dengan hetero. Okay, saya terus buat latihan. Okay, latihan. Apakah yang dimasukkan sebagai baka tulen? Apakah yang kita masukkan sebagai baka tulen? Saya tak boleh laju lah tajuk ni. Apakah yang dimasukkan sebagai baka tulen? Apakah masuk baka tulen? Mempunyai dua allele yang sama. Ya, okay. So saya buat satu ciri macam ni tau. Allele yang sama. Ya, terima kasih Radhi. Terima kasih bangun pagi. Okay, awak tahun baru kan? So saya ambil satu. Katakanlah saya ambil macam ni tau. Ciri kita boleh pecahkan kepada trait. Trait ni kita boleh pecahkan kepada satu, kita panggil dia adalah sebagai trait dominan. Satu lagi adalah kita panggil dia sebagai recessive. Okey, katakanlah saya ambil satu ciri, maksudnya satu ciri adalah telinga melekap dengan telinga tak melekap. Korang tahu tak telinga melekap dengan telinga tak melekap? Contoh, kalau telinga korang macam ni, ini telinga melekap. Ya Allah, nangis saya. Saya sendiri nangis tengok tu lukisan saya. Telinga tak melekap ni macam dia ada cuping.
Yang ada cuping lah kalau pakai earring cantik. Tak ada siapa ambil seni kat sini kan? Okay. Okay, now. Yang ini adalah telinga melekap. Ni saya buat B. Ni saya buat A. Ini adalah melekap. Saya tulis sini adalah melekap. Sini adalah tak melekap ataupun tak melekap. Tak melekap ni kadang-kadang orang panggil yang ini adalah bercuping. Melekap ni sebenarnya bahasa lain kadang-kadang kita cakap bercuping. Tidak bercuping, tak bercuping. Teka. Mana satukah yang dominan, mana satukah yang resesif? Saya teka. Bercuping korang selalu nampak atau tak bercuping? Selalu nampak. Ya, yang selalu kita nampak bercuping ni. Tak bercuping ni kita jarang nampak. So yang kita selalu nampak tu dominan ke resesif? Dominan. Yes, so kita nak cakap dekat sini jenis telinga. Jenis telinga. Okay. So katakanlah jenis telinga, satu kita panggil dia bercuping, satu tak bercuping. So yang tak melekap. Okay, so kita panggil sini tak melekap Tak melekap. Sini adalah melekap. Okay, saya pakai alternatif dia kan. Saya pakai huruf C. Saya tulis sini kalau C besar, allele dominan. Kalau C kecil adalah allele resesif. Kalau saya akan tengok yang resesif dulu. Kenapa resesif? Sebab resesif ni ada satu genotype je. Genotip untuk resesif ada satu je. So awak teka. Si besar atau si kecil atau si besar si kecil. Si kecil. Yes, very good. Si kecil. Actually huruf ni korang boleh letak sendiri. Sebab tu kita kata ia adalah faktor alternatif. Dia adalah allele ni adalah bentuk alternatif. Korang boleh buat huruf korang sendiri. Kalau Farah dia suka F, dia boleh buat F. F besar dominan. F kecil resesif. Sebenarnya dia tak merujuk kepada apa-apa. Sebab tu kita panggil allele adalah ciri alternatif. You guys yang decide. Okay. Now, so si kecil. Katakanlah kalau dominan. Dominan, kita ada dua jenis genotip. Sama ada si besar atau si besar, si kecil. Okay. Now, very good. Terima kasih Farisha. Now, kalau dia sama genotip yang allele dia jenis yang sama, you guys panggil dia sebagai homozygote atau heterozygote? Homozygote. Ya, This is homozygote. Baguslah Farah. Okay. Now, yang ini pun sama. Ini adalah homozygote. Kalau satu besar, satu kecil? Hetero. Yes, ini adalah heterozygote. Now, so katakanlah apakah yang dimasukkan baka tulen? Baka tulen adalah genotip organisma berada dalam keadaan homozygote. Okay, so itu dipanggil tulen. Dan satu lagi dia didapati daripada kalau awak baca buku teks adalah daripada kacukan pendebungaan sendiri, is it? Pendebungaan sendiri. Okay, sendiri. Okay, now soalan kedua. Katakanlah kat sini kan, soalan nombor 2 dia kata dekat sini hasil kacukan adalah 1 B besar, 1/2 B besar, B kecil, 1/4 B kecil, B kecil. Apakah warna bulu dan genotip induknya? Yang ini. Okay, yang ini, soalan ni sebenarnya ini macam matematik tapi matematik yang mudah. Dia nak kata macam ni. Okay, kalau lah saya selalu buat untuk anak murid saya, yang ni kita buat slow-slow je, relax je Kita buat slow-slow. Saya suruh dia orang terus lukis tau. Katakanlah, kalau induk dia B besar, kahwin dengan B besar, B kecil. Ni biasa kan, awak kena tulis kat tepi ni. Macam Fatia, dia faham tapi Fatia akan hilang markah sebab dia tak ada penunjuk. Sebab tu kita kata schematic diagram ataupun gambar rajah berfungsi. Kalau you guys tulis B besar, B kecil tapi tak ada tulis genotip kat tepi, nanti korang hilang markah. Okay, so sini saya tulis sebagai meiosis. Okay, sekejap. Selalunya pakai huruf kecil dulu. Kita panggil dia sebagai meiosis. So sini B besar, B kecil. Macam ni tau. Kalau awak nampak, kan dia, saya kata satu gamet
Ada satu allele kan. Ini pun sama kan, B kecil, B kecil. Tapi disebabkan sama jenis, ini namanya adalah gamet. Okay, saya potong sini. Ini adalah gamet, so saya potong lah. Ni tak payahlah sebab sama. So, bila berlaku persenyawaan, semua anaknya adalah B besar, B kecil. Okay, now, katakanlah sini adalah B besar kahwin dengan B besar, B kecil. Okay, kalau dia kahwin begini, okay, ini adalah sama jenis. Sekejap Why? Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba dia jam. Yeah. Okay. Janganlah begitu. Okay. Right. B besar. Sekejap. Kenapa? Okay, sini adalah B besar. Astaghfirullahalazim. Sabar itu separuh daripada iman. B kecil macam ni kan. Okay. So, bila kita kacukkan. Okay. So, kita dapat B besar. Sini adalah B besar, B kecil. So, awak pegang tau, ini je. Sama ada satu lagi kita buat B kecil, darab B kecil, B besar, B kecil. Anak dia semua awak akan dapat B besar, B kecil. Saya pakai tangan tau ni, tiba-tiba pen saya jam. Kita akan dapat semua anak dia B besar dengan B besar, B kecil, B kecil. Macam tu lah. So yang ni awak kena pegang. Ya, dia punya cara dia. So ini adalah pewarisan monohybrid. Kesimpulannya macam ni saya nak cakap. Macam mana awak punya jenis rambut, warna mata, jenis telinga, kebolehan menggulung lidah, semuanya mengikut pewarisan monohybrid. Maksudnya macam saya katakan mak ayah saya boleh gulung lidah, Macam mana saya tak boleh gulung lidah? Itu adalah disebabkan mak ayah saya, dia dapat ciri heterozygot. Genotip mak bapak saya heterozygot. Genotip heterozygot ni yang menyebabkan mak ayah saya boleh dapat anak yang boleh gulung lidah dan satu lagi anak yang tak boleh gulung lidah langsung. Katakanlah macam tu. Ni lukisan saya ni tak betul ni. Okay. So, itu yang kita panggil dia adalah sebagai pewarisan monohybrid. So, kita nak kata pewarisan monohybrid ini yang digunakan dalam pewarisan yang kita ada sekarang. Okay. So, kita tengok latihan terus ya. Kelas sikit kejap Atau pen saya. Takkan saya baru cas. Takkan tak cukup lama cas dia. Bismillahirrahmanirrahim. So, kita tengok kelas skip dulu. Saya tunjukkan satu Adlin punya. Okay. Yang ni saya keluar dulu. Ni stop broadcast. Okay. Saya share yang ni. Sekejap. Dugaan betul Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Saya share screen. Entire screen. Okay. Right. Saya share. Kita tunjuk kelas skip. Kelas skip, Fakri pun ada tanya saya. Korang nampak tak? Sekejap, saya tengah share. Okay. Ini adalah Adlin punya. So, basically benda ni auto-save. So, maksudnya kalau korang tengah tulis pun saya boleh nampak. So, katakanlah macam Adlin, jawapan dia kat sini kan. Saya terus ambil pen. Okay, dia tulis kat sini adalah raja skema pewarisan antara pokok hetero. Okay, ni adalah hetero di mana T besar dan T kecil. Apakah kebahagiaan kalian mendapat anak tinggi dan rendah? Ini yang saya nak cakap mak bapak saya. Mak abah saya boleh gulung lidah. Tetapi genotip mak bapak saya adalah jenis heterozygot. Maksudnya dalam mak bapak saya tu walaupun dia boleh gulung lidah, dia ada allele resesif dia kat sini. Okay, macam Adlin. Okay, Adlin ni kalaulah saya boleh bagi Adlin ni markah 4 je. Kenapa saya bagi Adlin 4? Kenapa saya bagi Adlin 4 je? Tak ada label tepi. Alhamdulillah, awak dah faham. Sebab dia tak ada label kat tepi. So, kalau awak nak kena label kat tepi, awak kena letak kat sini adalah sebagai dia punya genotip. Okay. Okay. Hari ni memanglah genotip. Lepas tu awak tulis dekat sini ini adalah dia punya proses meiosis. Proses meiosis akan menghasilkan apa?
Gamet. Gamet. Yeah, gamet. Kalau lah awak tulis, awak jangan tulis macam saya tau. Sebab dia punya space tak cukup. So saya kena buat selang-seli. Kalau paling elok sebenarnya macam ni tau. Sorry, ini gamet sepatutnya. Gamet, aduh. Kan ni lah kan. Agaknya Tuhan tu suruh saya sabar kan. Ikut saya nak marah ni. Tapi apa saya dapat pun marah kan. Tiba-tiba pen saya tak boleh pakai. Belajar online ni macam ni lah kan. Banyak benda luar kawalan. Okay. So gamet, jumpa gamet kita kenali sebagai apa? Persenyawaan. Ya, persenyawaan. Rocknya suara Farah. Okay, persenyawaan. Alah. Ni kan? Besar rasanya. Persenyawaan. Dia kalau Farah ni kalau kawat, best tau. Tak ada kawat lah. Kalau dia jadi koman tu sedap lah dengar. Okay, persenyawaan. Farah boleh ke? Awak boleh ni ke? Kawat boleh ke Farah? Boleh. Boleh kan? Boleh kan? Okay, so ini adalah persenyawaan. T besar, T kecil ni sebenarnya kita panggil dia sebagai apa ni? Genotype. Genotype. Yeah, very good, very good. Ini kita kenali adalah sebagai genotype. Genotype. So ini adalah dia punya nisbah. So kalau lah nak dapat markah, kalau saya bagi markah macam ni. Kalau lah penandaan periksa dia akan buat macam ni tau. Saya tulis macam ni, satu markah. Awak ada perkataan meiosis kat sini kan? Sorry tau, saya pakai ni. Satu lagi markah. Awak ada label saja kat sini. Ini adalah satu lagi markah. Lepas tu awak ada tulis, persenyawaan ni salah ni. Label persenyawaan ni patutnya dekat mana? Persenyawaan ni labelnya. Persenyawaan ni patutnya label atas ni. So macam tu. So katakanlah ini betul, nisbah yang betul. Ini kita panggil dia nisbah yang betul. Apa Mariana? Sorry saya baru belajar ni. Yang betul, ini betul. Okay. So Adlin dapat 4 markah. Right, so kita pergi next pula. Okay. Ini kalau ni saya tak bagi markah penuh. Kenapa saya tak bagi markah penuh? Kenapa tak boleh dapat markah penuh? Yes, very good. Awak tak ada label. So sini betul, sini betul, sini betul. Kalau awak ada tulis kat sini je kan, awak ada tulis persenyawaan, awak tulis persenyawaan dengan meiosis, awak dah boleh terus dapat markah. So katakanlah kat sini, you guys tulis sini meiosis. Okay, meiosis. Okay, tapi sebab tu saya kena buat macam ni. Saya dah fikir, saya tanya cikgu, ni cikgu Oviga ni, dia ajar, dia kena Oviga. Saya tanya macam mana nak ajar tajuk persenyawaan ni, which is dia banyak sangat kena melukis macam ni. Saya rasa saya boleh feel awak punya cikgu maths macam mana. Sebab maths korang kena buat latihan macam ni kan. And then korang kena banyak buat latihan lah. Kalau tak korang tak boleh faham dia. So tajuk biologi, tajuk yang ini saya terpaksa ajar awak macam maths. Maksudnya awak kena buat banyak latihan. Macam ni kan. Okay, right. So ini kalau awak ada ni, meiosis ada, satu lagi markah. Kalau ada persenyawaan, satu lagi markah. So kalau katakanlah ada meiosis dengan persenyawaan, saya boleh bagi awak 5 markah. Disebabkan tak ada perkataan tu, kat sini dapat 3 markah. So boleh faham tak macam mana boleh dapat markah ni? You guys boleh faham tak? Faham. Boleh Faham. Okay. Now satu lagi, Fatia, thank you so much Fatia sebab dia pertama yang lepas sekali buat. Dan satu lagi, Fatia kat sini Ni siapa punya? Adlin dekat bawah Okay, now macam mana korang boleh dapat macam Adlin kan? Macam mana Adlin boleh masukkan gambar? Saya rasa geram tau, tak boleh masuk gambar tu. Macam mana awak masuk gambar? Pakai laptop ke baru boleh masuk gambar? Itulah, macam mana kenapa kalau baru pakai laptop? So budak yang tak boleh pakai laptop tu kesian tau. Saya pun tak tahu macam mana nak buat. Saya tengok budak-budak dalam hati saya. Saya tengok budak-budak SBP boleh buat kan dalam hati saya. Boleh buat kot budak kita Dina kan. boleh? Dina boleh Dina pakai apa Dina? Handphone Cash pun pakai? Ya cikgu. Awak kena tukar dulu ke? Gambar tu kena tukar dalam format apa-apa dulu ke? Tak, saya tangkap gambar lepas tu saya tekan Kecil kan? yang apa tu yang transfer ke komputer tu kan. Lepas tu saya tekan file. Tahniah kerana berjaya. So far buat macam ni okey ke latihan macam biasa okey? Sebenarnya dua-dua saya bagi. Tak macam ni.
Kalau you guys tak boleh buat yang macam ni, kelas kick ni korang tak boleh, korang buat cara old school. Siapa yang boleh, korang buat macam ni. Sebab bila korang buat macam ni, saya boleh tunjuk satu kelas macam mana nak dapat markah. Tu je. So, korang okey tak? Boleh tak? Boleh. Okey. So, siapa yang boleh buat macam ni? Sebabnya saya rasa kebanyakan awak, kenapa saya berani buat begini, saya fikir nanti bila awak masuk U, banyak akan lecturer guna benda ni tau. So basically korang dah biasa guna komputer ataupun guna secara soft copy, secara macam ni, digital begini. Sebab saya fikir bila kita dah guna digital ni, sekarang awak macam mana saya nak cakap, zaman dah berubah tau. Bila kita dah start pakai digital, saya tak rasa kita akan backward pergi ke kertas balik. So awak kena terima kenyataan akan melekat pada awak forever. Okay, so ada masalah. So sekarang saya nak cuba ada latihan Rahman. Ini dah stopping. Saya hari ni nak belajar pasal dah hybrid. Okay, dah hybrid ni yang saya selalu macam rasa berpeluh sikit tau. Sebabnya dah hybrid ni, sekejap. Macam mana saya nak stop sharing? Kantoi betul lah Mariana. Sekejap. Mana saya? Okay. Saya nak share saya share screen. Start broadcast. Bismillahirrahmanirrahim. Come on pen, come on. Come on pen, come on. Oh, tadi saya tak charge habis. Okay. Alright, so boleh nampak tak saya? Okay, Umar Haziq line tak bagus ke Umar? Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap. Saya tengah nak share screen. Saya tak maaf tau line. Ada benda luar kawal kan. Saya tengah nak share screen kat awak ni. Tak boleh bayang lah cikgu-cikgu yang nak pencen belajar online ni. Sedangkan saya ni yang nak pencen ada lagi 16 tahun. Pun saya rasa struggle menggunakan benda ni. Ke saya dah kena kick? Sekejap. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Share screen. Sebab tu saya tak boleh ajar korang lama-lama tau dekat sini. Maksud saya ada time, macam mana, saya ada screen time saya sendiri tau. Basically saya tak boleh ajar awak more than 1 jam setengah. Kalau saya ajar awak lebih daripada 1 jam setengah, saya yang jam. Sekejap. Sekarang saya tengah fikir, kenapa saya tak boleh stop sharing? Sekejap. Oh, internet connection saya tak bagus. Sekejap. Saya kena tukar. Ya, awak sabar Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Saya rasa satu pasal COVID ni kan, saya punya tahap kesabaran saya dah rasa lebih tinggi berbanding zaman sebelum COVID lah. Banyak benda kan kita kena sabar sebab ada benda korang bising. Macam mana nak cakap? Kalau kita bising pun macam terbengang benda yang luar kawal. Contohnya macam line internet. Kalau kita bising-bising pun bukannya saya bising lepas tu line tu terus jadi okey. Unless kalau saya bising ngamuk-ngamuk lepas tu line terus jadi elok. Berbaloi juga kan. Saya membebel bising kan. Ini macam tak berbaloi pun. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Ilaha illallah. Alhamdulillah. Yeah. Hai. Alhamdulillah. Alright, so kita nak masuk pewarisan dihybrid. So tahan tau. Pewarisan dihybrid ni saya macam Astaghfirullahalazim. Ni sebenarnya senang tau, tapi nak bagi awak faham. So bila kita cakap die merujuk kepada berapa ciri? Die. 2. So kebarangkalian dia gila. Macam ni kebarangkaliannya. Okay. So kita nak cerita pasal dalam kes pewarisan dihybrid kita mengkaji 2 ciri. Which is satu adalah ciri biji, bentuk biji. Satu lagi adalah warna. Tapi persamaannya menggunakan baka tulen. Maksudnya pertama huruf yang sama. B yang ini ni B besar merujuk kepada
merujuk kepada kuning. Lepas tu nampak tak? Ini yang kita panggil dia adalah sebagai allele. Kenapa allele? Ada budak dia akan selalu confuse dengan saya. Confuse. Cikgu, ini kuning. Kenapa kat sini ni hijau? Kenapa kita tak pakai huruf H? Sebab kita cerita mesti huruf jenis huruf. Kalau awak nak buat kat sini huruf H boleh. Tapi kat sini mesti H besar. Pasal awak kita pasal awak kena pakai huruf yang sama. Kalau awak nak hijau, boleh hijau. Kalau awak nak kalau awak nak huruf H boleh. Kalau awak nak huruf K pun boleh. Okay? Right. Yang ini kita yang decide. Tapi dalam kertas soalan ni, dalam buku teks awak, dia decide macam ni. Ada tak ada tu? Dia decide kalau B besar merujuk kepada bulat. Kalau B kecil merujuk kepada kedut. Kalau K besar merujuk warna kuning. Kalau K kecil merujuk warna hijau. Biasanya kita bagi respect kita pada allele dominant. Kalau allele dominant tu kita pakai huruf B, allele recessive tu kita pakai B kecil. Huruf dia mesti sama. Dominan huruf besar, recessive huruf kecil. Okay. Dominan besar, huruf besar, recessive huruf kecil. Okay. Now, so selalu soalan yang keluar soalan, okay, yang ini, okay, awak disebabkan dia adalah dihybrid bila mengalami meiosis dalam satu gamet, dia mesti ada dua jenis allele yang berlainan. Disebabkan dia dihybrid, maksudnya dalam gamet tu mesti ada dua jenis allele yang berbeza. Awak okey, katakanlah saya buat macam ni. B besar. Boleh tak saya buat B besar? Boleh tak saya buat B besar? Gamet tu saya buat B besar. Boleh ke tak? Tak. Kenapa tak? Kenapa tak boleh? Okay. Sebab dalam pewarisan monohybrid, dia kata satu gamet cuma boleh bawa satu jenis allele je. Kalau B besar, dua-dua adalah allele yang sama. Okay, jom kita buat latihan terus. Okay. Now, soalan saya. Okay. Awak teka. Okay, gamet yang ini. Saya buat huruf A, saya buat huruf B. Apakah gamet yang betul untuk T besar, G besar? Gamet dia macam mana? Bentuk gamet yang betul dia macam mana? Sebab tu saya nak kena buat latihan. Lagi sekali Farah. T besar, G besar. Yes, Radi pun betul. Radi suka kot tajuk ni. T besar, G besar. Okay. So kalau katakanlah yang ini, yang huruf B ni, yang B ni. T kecil, G kecil. Yes, T kecil, G kecil. So awak akan dapat, okay, T besar. Awak akan dapat macam ni. Bila persenyawan berlaku, awak kena huruf T dekat dengan huruf T. Ada budak dia tulis salah tau. Dia akan tulis macam ni. T besar, G besar, dia pergi salin balik. T kecil, G kecil. Kalau awak buat macam ni, ini salah. Allele mesti duduk sama, sebelah-sebelah. Siapa yang buat, ada budak pernah buat kat saya, dia buat macam ni tau. Okay, katakanlah saya buat macam ni. Tadi sini adalah T besar, G besar. Sini adalah T kecil, G kecil. T kecil, G kecil. So, bila persenyawaan, kita akan dapat ada yang buat macam ni. T, G. Kalau macam ni, ini adalah salah. Kenapa salah? Sebab bila kita cerita pasal genotip mestilah daripada satu allele dominan, allele yang sama. Maksudnya, allele yang sama trait. So, T besar, T kecil. Sini adalah G besar, G kecil. Right. So, yang ini, awak kena buat latihan dulu tau. Okay. Now, kita tengok daripada sini tau. Kalau yang ini, awak dapat T besar, T kecil, awak teka, apakah jenis dia punya fenotip? Dalam kes ni, apakah fenotip dia? Okay, fenotip dia apa? Tinggi ke rendah? Tinggi. Yes, ini adalah tinggi.
Okay, lepas tu dia punya warna dia. Warna dia hijau ke kuning? Hijau. Yes, ini adalah hijau. So, awak akan dapat macam ni. Lepas tu, kita kacukkan, katakanlah macam ni. Dalam tajuk yang ini, bila kita cerita pasal dihybrid, kita kacukkan dua jenis ciri. So, bila kita kacukkan dua jenis ciri, sebab tu bila fenotip kita ada dua jenis. Satu adalah tinggi, satu adalah hijau. Kemudian daripada kita dapat filial pertama, ni yang heterozygot ni semua ni, kemudian kita senyawakan antara diorang. Bila kita senyawakan antara diorang, kita dapat 4 jenis gamet. Okay, ini adalah nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Ini adalah 1, ini adalah 2, 3 dan 4. Katakanlah kalau awak nak kacukkan secara biasa macam ni, mampus awak nak kacukkan TG. Lepas tu yang ini. Mampulah awak nak buat satu-satu kan. So basically banyak. So kita ada alternatif daripada itu. Kita buat dia adalah dalam bentuk begini, Punnett square. Okay, so saya bagi awak latihan sekejap. Saya bagi awak kerja kejap. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sekejap, saya ada satu tajuk. Booster assign. Sekejap. Saya ada satu tajuk. Saya dah buat tadi. Saya nak suruh korang conteng sekarang. Assignment, pewarisan, viewer. Sekejap. Macam mana Malam tadi dah buat dah. Yes, this one is it? Okay. Class code. Okay, right. Okay, saya bagi. Right, saya copy link. Saya bagi dekat dalam chat. Saya bagi kat chat. Awak tekan, awak cuba buat jap. Paste. Kita tengok siapa boleh buat. Okay, saya masukkan dalam grup Telegram satu. Okay. Paste. Alright. So, sekejap. So, awak cuba buat siapa yang ada iPad, siapa yang ada tablet, ada pakai laptop ke, saya sangat suggest tolong buat. Jangan risau kalau you guys salah. So, cuba buat. Pilih dah. So, ada yang dah buat ke? Assign as rooster. Helper. Yup. Oh. So, helper, yes. Okay. Works. Tengok ada yang dah buat ke belum? Pewarisan dihybrid. Okay, Adlin tengah nak buat ke? Ada Adlin, saya nampak kat sini ada Adlin. Ada Fatia. Okay, saya share screen sekejap Saya share screen. So, saya off dulu. Sini saya off. Saya ambil di sini. Sekejap. Oh, saya share screen kat sini lah. Sekejap Kelas sikit. Sabar tau. Saya pun tengah nak belajar ni. Kelas sikit. Okay. Kelas sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak boleh, korang jangan risau tau. Saya ada bagi soft copy dalam Telegram. Sebenarnya latihannya adalah yang sama macam saya tunjuk tu. Awak ada jangan rasa left out tau. Maksud saya apa yang ada. Kalau korang tak ada what do we call? Kalau you guys tak ada yang macam saya tu, tak apa, no worries. Sekejap Okay. Sekejap, saya nak tengok siapa yang dah buat. Sekejap. Viewworks. Bismillahirrahmanirrahim. Pewarisan dihybrid. Okay, ada yang dah buat. Ya. Sekejap. Saya cuba share screen lagi sekali. You. Okay, saya share screen lagi sekali. Share screen. Start broadcast. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kelas sikit. Okay. Right. Okay. Right, so saya tengok siapa Kita nak tengok siapa? Eli, Kalai, Mirza, semua anak dara, Farisha. Okay, saya start yang saya tak pernah tengok lagi Saya tengok Kalai Kalai. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kalai boleh buat tak? Okay, Kalai. Okay. T. Okay, tengah buat. So, saya tengok siapa yang dah buat. Ada ni tak? Farah ni macam boleh buat ni. Tapi jangan pressure tau, shooting. Alright. Okay, run. Okay, macam shooting Kita tengok shooting punya tau.
This one more. Saya kecilkan sikit. Right. So, okay. Right. So, kita tengok yang shooting buat. You guys nak buat boleh. Nak buat nanti pun boleh. Jom kita tengok shooting. Sebab saya rasa saya tak boleh lah macam saya yang buat kat awak. Kalau saya buatkan untuk awak kena ingat yang ambil SPM tu awak. Macam saya fikir, saya ni coach je tau. Kalau nanti masuk pertandingan, saya bayangkan pertandingan tu SPM, saya tak boleh masuk padang tu mainkan untuk awak. So basically you guys yang kena main. So basically saya nak yang korang yang faham. Jom kita tengok shooting buat ni. Okay, shooting buat ni betul tak? Yang pertama ni gamet dia shooting buat ni. Sekejap Diana pun tengah belajar-belajar ni. Okay. Ni betul. Macam mana saya nak tanda ni shooting? Dugaan. Okay. Okay. Right. Tadi saya tengok shooting kan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana shooting? Hey. Lagi lambat. Okay. Yeah, I know. Okay. Okay, saya pakai pen ni. Okay. Select mode and then select mode. Oh, salah. Okay, saya pakai pen, saya pakai merah. Okay, gamit shooting ni betul ke salah? T besar, T kecil. Yang ni betul ke salah? Kalau awak nak bagi berapa markah? 1 atau 2? Nak bagi markah ke tak? Betul tak shooting buat? Bagi. Terima kasih. Betul. So yang kat sini betul. Astaga. Bawah. Okay. Right. Yang ni dah betul. Okay. Shooting. Okay. Siapa boleh tolong saya isi yang ni? Macam mana nak isi? Ni Yang ini yang banyak salah. Banyak budak buat salah ni. Yang ini. Saya sebenarnya dalam periksa, ini adalah periksa past year question. Soalan past year question, okay, yang ni kalau katakanlah saya tak pandai, nanti saya takut saya buang masa awak. Awak cuba buat yang ini, kalau awak tak boleh, awak just snap pada saya. Cikgu awak ni pun sebenarnya dia tengah nak belajar. Okay, so belajar pun tak habis lagi kan. So, okay, awak cuba buat yang ini. Siapa yang dah buat soalan ni? Soalan bawah ni, soalan B, yang table Punnett square. Ada siapa yang dah buat ke belum? Belum Susah sikit Okay. Kalau tak boleh, you guys buat dulu kat saya. Nanti saya cek satu-satu untuk awak. So, yang ni saya buatkan dulu untuk awak. Katakanlah saya buatkan untuk awak. Ni Widat. Okay, saya ambil Razi. Tadi siapa yang rajin jawab? Radi ke Razi tadi? Radi. Gaduh saya nampak, woi. La ilaha illallah. Macam mana korang nanti kalau you sama? Saya tak boleh bayang lah budak-budak ni. Okay, now. So, tengok Astaghfirullahalazim. Sangkut saya punya. Okay. So, saya tunjuk nantilah. Okay, so saya ambil yang ni latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Korang buat latihan tu. Nanti saya tunjuk kat awak. Okay. Dia kena buat latihan lah. Tak boleh lah. You guys, kalau tak ada latihan, saya tak boleh tahu korang faham ke tak. Okay, jom. Okay, jom kita buat sekat sini sama-sama tau. This one. Okay, ini cara dia nak turunkan adalah awak kena macam ni. Dia mesti pasangan yang orang kata sama-sama jenis genotype. So, yang ini cara nak turunkan suka hati awak. Kalau saya akan turunkan ni dulu. T besar, G besar. Hormat yang dominan. Letak yang dominan tu kat depan. G besar. Sini adalah G kecil. So, turunkan bawah ni. T besar. Okay, sini G kecil. Yang ini yang selalu budak confuse. Ni kan nampak T besar kan? Awak kena hormat yang besar. T besar, T kecil. Yang ini kecil, sini besar. So hormat yang besar. So letak G besar, G kecil. Sekejap, macam tak cantik Okay, sebelah sini pula T besar, T kecil. G kecil. Okay, turunkan balik lagi. Sini adalah T besar, T kecil, G besar, G kecil. Ini adalah T besar, T kecil. Allah, tengok Mariana. T kecil. Ini adalah G kecil. Ya, sini T kecil, G besar, G kecil. Sini pula adalah T kecil. Sini adalah
G kecil. Jom kita tengok hasil dia tau. Kita tengok sini. Kalau dia huruf besar, T besar ni saiz apa dia punya alif? T besar adalah tinggi. Okey. T besar tinggi. T kecil adalah rendah. Okay. And then, okay. G besar adalah hijau. Hijau. G kecil adalah kuning. Okay, so ini adalah dia punya genotip. So kita nak tengok dia punya fenotip. Yang ni yang pening sikit. Okay, now T besar, okay, kita buat satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. T besar, alamak. T besar, G besar ni apakah ciri dia? Tinggi, apa ciri dia? Tinggi Hijau. hijau. Yes, very good. Sini adalah tinggi hijau. Ini pun sama, tinggi hijau. Weh, yang ni korang kena belajar macam maths, tapi lagi senang daripada maths. Ini adalah tinggi hijau. Ini pun sama adalah tinggi hijau. Ni, yang ni, ini pun tinggi hijau kan? Sama kan? Tinggi hijau. Sama. Pun sama. Tinggi hijau. Ini tak kan? Ini tinggi kuning kan? Yeah. Ya, ini adalah tinggi kuning. Yang ini tinggi Hijau. Hijau. tinggi hijau. Yang ini, Ini kuning. yes, very good. Tinggi kuning. Okey, bawah sekali ni. Ini tinggi hijau. Ini Tinggi kuning. tinggi kuning. Ini adalah Rendah hijau. rendah. Rendah hijau. Ini pun rendah. Oh, kuning. bawah tu. Ini adalah rendah kuning. Rendah kuning. Okey. Oh, saya lupa yang ini. Yang ini adalah tinggi hijau. Tinggi hijau. Ini pun adalah tinggi hijau. Ini adalah rendah hijau. Ini adalah rendah hijau. Okay, now awak rasa pening kan benda-benda macam ni? Tapi awak pegang satu. Dia punya nisbah, okay, saya terus buat. Kalau katalah kesimpulannya, kalau dalam dihybrid, okay, dalam dia punya generasi kedua yang dia akan dapat adalah 9, 3, 3, 1. Dihybrid dalam generasi kedua, filial kedua, dia akan dapat 9, 3, 3, 1. Dan monohybrid, filial keduanya adalah 3 nisbah 1. Awak ingat nisbah ni je? Ni sementara saya tengah ingat. Awak ingat? Okay, kalaulah dalam filial pertama, generasi pertama, filial first, okay, dia punya ni dia akan dapat semua ciri dia, semua ciri dominan. Dominan. Awak ingat, okey, ciri resesif, kalaulah dalam monohybrid dan dihybrid, ciri resesif dia hanya dapat dikeluarkan, dapat dinampakkan tu adalah dalam filial kedua. So dalam monohybrid dia akan dapat yang sini adalah ciri dominan. Dominan dia mesti 3. Resesif dia adalah 1. Okey. Dalam dihybrid, nisbah dia adalah 9, 3, 3, 1. Okey, awak teka kat saya. 9 ni adalah ciri yang mana? Mana satu paling banyak? Tinggi rendah ke tinggi apa? Tinggi. Yes, very good. Sini dia mesti tinggi hijau. Yang 3 ni pula, satu dominan, satu resesif. So ada satu trait dominan, satu lagi trait resesif.
Kalau yang ini dua-dua 9 tu dua-dua dominan. Dua-dua trait tu adalah dua-dua ciri tu adalah ciri dominan. Kalau 3 ni satu trait tu adalah dominan, satu adalah resesif. So awak teka. 3 lagi tu untuk siapa? 3 lagi tu untuk tinggi, partner dia siapa? Yes, tinggi partner dia adalah kuning. Kalau yang ini pula tinggi juga ke? 3 lagi satu ni? Okey, sini rendah, partner dia adalah hijau. Kalau dua-dua ni adalah ciri resesif, sini adalah yes, sini adalah rendah, sini adalah kuning. So kesimpulannya, dalam pewarisan dihybrid, pewarisan monohybrid, kita nak cakap satu gamet ni hanya bawa satu jenis allele sahaja. Okey. Kedua, sebagai hukum pengaturan bebas. Dalam hukum pengaturan bebas, dia nak kata gamet tu dia bergabung secara rawak. So dalam hukum Mendel yang kedua, okey, generasi filial kedua, dia akan dapat macam ni, 9, 3, 3, 1. So dalam hukum Mendel kedua cakap, ciri resesif hanya boleh nampak, yang ni dua-dua ciri resesif tu kita boleh nampak dalam generasi kedua. Dalam hukum Mendel pertama, ingat macam ni je, hukum Mendel pertama dia nak cakap gamet tu bergabung secara rawak. Okay, saya nak cakap macam ni tu. Kenapa kita kata gamet tu bergabung secara rawak? Macam saya kata, mak ayah saya boleh gulung lidah. Saya ada 5 orang adik-beradik. Okey, 5 orang adik-beradik. Saya seorang je tak boleh gulung lidah. 4 orang lagi boleh gulung lidah. Dalam hukum Mendel kedua, dia nak cakap macam ni. Ini adalah nisbah 9, 3, 3, 1. Okey. Tetapi ada satu benda, kuasa yang lebih kuat daripada kita, persenyawaan berlaku secara rawak. Maksudnya, walaupun dia ikut yang ini adalah yang biasa, tetapi dalam kehidupan seharian kita, ada satu benda tu kita kata persenyawaan berlaku secara rawak. Maksudnya macam ni. Maksudnya, katakanlah saya ambil 4 orang adik-beradik. Tak semesti 5. 5 orang adik-beradik macam saya. Sebenarnya adik-beradik saya, katakanlah setiap kali persenyawaan berlaku, gamet daripada mak ayah saya, gamet mak ayah saya, dia boleh jadi anak dia semua boleh gulung lidah dan dia boleh jadi semua anaknya tak boleh gulung lidah. So itu kita kata persenyawaan berlaku secara rawak. Dalam probability, kita kata nisbah dia adalah begini. Tetapi ada satu kuasa lebih kuat, iaitu kita panggil dia persenyawaan berlaku secara rawak. Ataupun saya nak bagi satu contoh paling mudah, nanti kita akan belajar nanti. Nak dapat anak perempuan, nak dapat anak lelaki, senang kata, awak nak dapat anak perempuan dan anak lelaki, dia punya nisbah kebarangkalannya adalah 50-50. Dari segi dalam kertas, kita kata nak dapat anak lelaki 50-50. Tapi boleh jadi tak? Satu family tu ada 10 orang anak perempuan. Boleh jadi tak macam tu? Boleh. Ada awak tengok adik-beradik tu semua orang all boys. Ada adik-beradik tu semuanya all girls. Sebab kita kena fikir ada satu benda dalam hukum Mendel kedua cakap, persenyawaan berlaku secara rawak. Walaupun kebarangkalian dalam kertas tu adalah 50-50. Tapi ada satu benda yang kita tak boleh kawal adalah persenyawaan. Benda ni berlaku secara rawak. So dalam hukum Mendel kedua, kita kenali dia sebagai hukum pengaturan bebas. Hukum pengaturan bebas ni kita nak cakap, walaupun kita tahu kebarangkaliannya adalah 50-50 nak dapat jantina anak, tetapi benda ni dia berlaku secara rawak. So itu yang kita panggil dia sebagai hukum pengaturan bebas. Okey, kita buat latihan dulu. Yang ini tolonglah awak buat kat saya. Saya bagi awak satu je. Yang ini saya bagi awak masa pewarisan guru. Saya bagi awak masa sampai hari Ahad. Siapa tak hantar kat saya, tak boleh buka yang saya punya tu, yang kelas kick tu, awak boleh buat cara biasa. Senang kata, latihan you guys adalah this one. Pewarisan ni, saya ambil latihan daripada ni. Shooting, awak tengok buku bio kakak awak, saya rasa dia ada tau. Sebenarnya saya ambil buku ni adalah daripada ni. Tajuk pewarisan, siapa ada seniors, tajuk pewarisan tak banyak beza. Sekejap saya tukar background, tak nampak lah. Tadi saya ada kat bawah je Kalau you guys ada buku ni, this one, buku ni, sebenarnya saya pakai buku ni. Pewarisan, saya pakai buku ni. Which is
Tak semua SPM tahun lepas langsung tak boleh pakai. Ada sikit-sikit boleh pakai. Cuma saya kena bijak lah bagi tahu mana satu boleh pakai. So awak punya homework awak, okay, siapa dah buat, awak just snap pada saya. Awak boleh buat kat kelas kick pun boleh. Yang kelas kick tu saya bagi adalah latihan this one. Soalan this one. Kelas kick soalan ni. Dan juga soalan ni. This one. Okay, untuk tajuk monohybrid, korang patut buat yang ini sebab nanti korang ada guru muda yang ni. So untuk latihan, jawab soalan nombor 1, SPM 2012. Satu lagi adalah SPM 2014. So, 2 soalan ni je. Ini adalah soalan ni saya rasa macam 10 markah, 10 atau 12 markah. This one. Okay. So, awak jawab yang this one. Ui, banyak ah. Sampai sini. Sorry, sampai sini. So, semua pewarisan dan hybrid. Siapa yang tak boleh buat dekat tengok daripada kertas yang ini. Kalau korang tak ada printer, tak apa. Korang just jawab je and then tanda. Senang kata nak 1000 daya, tak nak 1000. Dah leh. Okay, now. So, saya nak buat latihan sekarang. Dah tak boleh lah ni. Banyak sangat for you guys. Okay, saya nak pakai ada... Sekejap Saya buat latihan dekat awak. Sekejap pewarisan. Saya bagi awak satu host. Sekejap Okay, solo. Sekejap. Yang ni saya nak buat ni. Blocket. Anak satu lagi. Tengah semangat kan buat latihan begini. Sekejap Saya nak hostkan. Sabar Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Oh. Saya tengah, dia macam, kita macam mana nak cakap, bila kita bosan, kita buat satu aktiviti lain kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, soalan dia senang. Ada 6 soalan saja. 6 soalan. Saya rasa fizik pun buat latihan begini. So, kita bio pun sama. Fizik dengan bio ni, kita orang ni macam adik-beradik je kan. So apa fizik buat, kadang kejap lagi bio buat. Okay, right. Okay, who's now? Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Saya copy link. Saya bagi dekat, awak tengok dekat chatting. Macam mana? Peace. Sekejap sabar saya nak share screen. Share entire screen. Sekejap. Okay. Ya. Sabar dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Share screen. Okay, awak tengok link yang saya bagi tadi tu. Copy join link tu saya ada bagi dekat chatting. So, awak tengok awak punya chatting. So, cuba masuk. So, dia ada password kat situ 838225. Guys, boleh masuk tak? Boleh masuk tak? Copy link. Saya ada bagi kat chatting. Tak pun saya cuba bagi kat sini. Boleh cuba masuk tak? Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Okay. Boleh masuk. Okay, Fatia ada. Amira Syazrina ada. Cute tu siapa? Siapa cute? Adlin ada. Sekejap saya bukan. Saya nak suruhkan sekejap. Try masuk dulu. Okay. So kita tengok kalau yang tak ada, nanti saya bagi awak link, awak boleh main solo. Cuma yang main dia macam ni, kita boleh nampak lah siapa yang tengah main. Okay, kita ada Amira Syazrina, kita ada Fatia, kita ada Radi, kita ada Razi. Miza siapa Miza? Miza ni ke? Miza Nafisa ke? Ya. Kita ada Cash. Dan kita ada Yiwen, kita ada 16 orang player. Kita ada Mecha. Dan sabar relax Okay.
Okay. Right. So kita ada 19. Okay. Yang tak ada, korang jadi cheerleader je. Korang jadi pom-pom girl. Yang tak lain tak bagus tak apa. Nanti saya bagi awak link, korang boleh main. Satu lagi, kalau korang main ni, korang tak payah download apps. Korang buka pakai korang punya browser sendiri. So tak payah ni. So tak adalah nak susahkan beratkan handphone. So jangan fikir macam tu. Apa yang ada tau, apa yang ada. Janganlah rasa macam stres ke apa. Apa yang ada, mana yang boleh. So kalau kata line tu tak boleh hari ni tak doesn't help you, dia tak menyebelahi awak, jangan risau, awak boleh main lepas ni. Okay, just relax, chill je. Kita nak tengok latihan. Sebab tajuk ni saya tak boleh bebel. Seriously, saya tak boleh bebel. Dan satu lagi, saya tak boleh bebelnya sebab awak tak ada depan mata saya. Kalau awak ada depan mata saya dan saya boleh tengok muka awak, faham ke tidak? So sekarang saya tak boleh. So saya kena buat banyak latihan. Right? Okay, tengok line tak bagus ni. Tiba-tiba jadi 17 orang. Daripada 18 tu 18. Tiba-tiba jatuh daripada tadi 20. 19. Okay, 19. Tadi ada 20, sekarang 19. So, sekarang kita ada berapa orang? Kita ada 23, is it? Sekejap Okay. Right. Okay, so saya mula je lah sebabnya Bismillahirrahmanirrahim. Yang tak ada, nanti korang boleh main lagi sekali, main dengan ni Kita just nak tengok je. Saya cuma macam ni, bila saya buat latihan begini, saya boleh nampak on the spot, korang faham ke tak? Tu je. So awak jangan risau tau. Bismillahirrahmanirrahim. So kita boleh mula. Hey, masuk tak? Shooting? Masuk. Right. Okay. Dia indikator saya. Okay, alright. So, okay, kita boleh mula. So, yang lain, awak boleh jadi cheerleader pada geng-geng awak yang lain. So, awak boleh pilih awak suka kat siapa. Satu soalan saya bagi 60. Yang ini adalah berdasarkan apa yang korang faham. Okay, kita tengok siapa tengah lead. Nis. Okay, satu soalan. Lepas tu ni ada Adlin. Okay, Huhu. Huhu dah tahulah Huhu. Okay, kita shooting lah tu. He, Huhu, hihi. Semua dia lah. Boys tak ada Boys line tengah tak elok So, tengok anak dara semua jawab. Cute tengah jawab. Okay, Nis tengah lead. Huhu. Okay, dapat 2 markah. Kita ada siapa ni? Wow, Razi. Come on, Razi. Razi, bagilah boys menang, Razi. Come on, Razi. Kita bagi lagi boys menang. So, kita ada Huhu dah 3. Nis 3. Soalan berat sikit sebab saya ambil soalan SPM. Ni adalah soalan aplikasi. Kebanyakan soalan ni adalah soalan aras tinggi. So, bila aras tinggi, saya tak boleh bagi soalan straight. Okay. Uish. Ni siapa ni? Ni siapa? Tak ada nama pun. 4 ni. Ni siapa ship comel ni? Semua orang tak nak mengaku. Yang tak gerak ni saya rasa line tengah tak cantik. Amira Maisara. Cute ni siapa? Radhi. Nis 4. Huhu 4. Cute 4. Razi 4. Kawan Razi. Wakil seorang boys Razi. Huda 3. Siapa ni? 5. Razi 5. Kawan Razi. Huhu 5. Tengok. Sikit lagi. Okay, cute ada 1. Left ada 1. Razi. Okay, Razi nombor 1. Okay. Razi. Okay, right. Okay, Razi dapat nombor 1. Okay, yang ship ni siapa? Aku kena tipu. Tu siapa? Okay, cute nombor 2. Okay, jom kita tengok view report. So, no, kita tengok view report Alright, so kita ada 20 orang player. Kita ada 51 yang dapat jawab soalan tu betul, 38. And then Razi, okay. Razi ada dapat jawab 6 soalan. Okay, tapi Razi tak betul semua. Dia ada 3 yang salah Razi. 3 salah. Ni siapa ni? Ship ni siapa?
Baba Sheep ni siapa? Mengakulah. Ikut saya. Tu siapa? Shooting Oh, shooting. Oh my god. Tapi shooting. Dia actually kalau kat sini awak menang ni sebabnya awak dapat 86 betul. Tapi siapa Razi dapat sebab dia lead dulu. Tapi kalau ikut daripada kat sini knowledge shooting menang. Dapat 86. Okay. Cute siapa cute? Cute. Tak apa cikgu, saya ambil nombor 2 cikgu. Modus. Cute ni siapa? Oi, mengakulah. Astaghfirullahalazim, semua tak nak ngaku. Huhu pun sama ke shooting? Cute siapa? Tak, dia malu kot. Dia letak nama Q so. Okay, Huhu pun shooting ke? Oh, Lokman. Astaghfirullahalazim. Tak, saya mati-mati saya ingat Huhu tu si shooting sebab semalam dia letak hehe. Okay, right. Okay. So ini adalah Nis, ini adalah Huda. Okay, Adli nampak 2. Saya rasa line tak cantik. Okay, jom kita tengok soalan. Alright, so soalan dia, korang boleh buat jawab sendiri. Dia punya soalan adalah sebenarnya soalan SPM. Memang soalan ni berat sikit untuk awak. Okay, tapi tak apa. Soalan pertama. Okay, soalan pertama dekat sini. Apakah T? T ini adalah genotip. Apakah unit asas pewarisan? Apakah unit asas pewarisan, teka? Dia adalah gen. Okey, yang ini korang kena buat sendiri. Yang ni tak ada pilihan, korang kena buat sendiri. Okey, soalan tajuk pewarisan adalah soalan aras tinggi. Kalau saya nak kata dia adalah soalan aras aplikasi. So maksudnya awak kena faham konsep. Sebab tu soalan pewarisan saya nak korang buat latihan. Kan sebelum-sebelum ni macam korang baca je korang boleh faham kan. Tajuk yang ni kita dah masuk tajuk pewarisan. So basically korang kena buat yang kelas kit. Kalau tak boleh buat kelas kit tak apa. Korang buat latihan yang saya bagi. Okay. So itu sahaja untuk latihan. Jom kita terus masukkan dia punya kesimpulan. So far okay tak tajuk pewarisan ni? Berat tak tajuk ni? Berat tak tajuk ni? Berat sikit. Is it? Berat sikit kan? Tapi saya rasa berat sangat tu siapa yang Saya, Syaz dia tajuk dia macam math sikit tapi dia kena faham konsep. Sekejap Syaz. Syaz buat latihan dulu. Syaz, awak buat latihan tak apa. Awak buat latihan dan saya tanda. Lepas tu kalau awak tak faham, awak boleh tanya saya lagi sekali. Okay. Now kesimpulan apakah yang kita belajar hari ini? Relax je. Saya ada hati nak ajar awak lama tapi disebabkan saya rasa benda ni berat. So saya bagi awak relax dulu. And then awak buat latihan and then awak cuba jawab latihan tu. So kita buat dulu soalan objektif. So hari ni kita tengok soalan objektif. Jom. Kesimpulan hari ni kita belajar mengenai pewarisan monohybrid dan pewarisan dihybrid. Apa warisan monohybrid juga dikenali sebagai pewarisan apa? Pewarisan dihybrid dikenali sebagai pewarisan apa? Pewarisan monohybrid dikenali sebagai hukum segregasi. Kalau pewarisan dihybrid dikenali sebagai hukum Pengaturan bebas. Yes, pengaturan bebas. So kesimpulannya macam ni. Dalam hukum Mendel ni ada 2. Dia ada hukum Mendel pertama, hukum Mendel kedua. Awak ingat hukum Mendel pertama dia merujuk eksperimen monohybrid. Hukum Mendel kedua dia merujuk kepada eksperimen dihybrid. Okay. Now, so saya conteng dulu kat sini. Jom kita buat latihan sama-sama lepas tu kita habis Now, dalam hukum Mendel kita ada first law Mendel, kita ada second law Mendel. First law Mendel ia merujuk kepada monohybrid. Second law of Mendel ini merujuk kepada dihybrid. Okay. Now, first Mendel's law dia cakap hukum ni kita panggil dia sebagai hukum Bismillahirrahmanirrahim. Segregasi. Okay, kalau hukum Mendel kedua, dihybrid ni juga dikenali sebagai hukum pengaturan bebas. Dalam hukum segregasi, dia nak cakap satu gamet
bahawa satu jenis alel sahaja. Dalam hukum pengaturan bebas, dia nak cakap dekat sini pergabungan alel, okey, atau gamet ni pergabungan alel berlaku secara rawak. Penggabungan alel adalah rawak. Tu je. So, kesimpulannya dalam hukum Mendel ada dua. Hukum Mendel pertama dan hukum Mendel kedua. Hukum Mendel pertama daripada monohybrid, kacukan monohybrid. Hukum Mendel kedua adalah daripada kacukan dihybrid. Jom kita terus buat latihan untuk tutup tajuk yang ini. Now, soalan yang pertama. Apakah genotip anak dalam generasi filial F1? Dia kata F1 tau. Apabila kacukan B besar, B kecil, B besar, B besar. Okey, soalan saya. B besar ni sama alel kan? Yang ini juga kita kenali sebagai genotip. Genotip jenis apa? Kalau alel tu sama jenis, genotip ini dikenali sebagai genotip jenis apa? Baka tulen. Homo? Homozygote. Yeah, homozygote. Okay, homozygote. Okay, now latihan ni sebenarnya ada budak dia suka tajuk ni tau. Saya tak tahulah Adam tak masuk ni kot. Malam tadi berjuang ke apa. Now, so kalaulah awak tengok kat sini, kalaulah homozygote ni sebenarnya dia tak baca banyak tau. Awak faham konsep. Okay, now dalam kacukan B besar dengan B kecil ni, awak rasa anak dia, saya buatkan kan. Ni gamet. Gamet dia akan jadi B besar. Ini adalah kita panggil dia sebagai gamet. Gamet adalah terhasil melalui meiosis. B kecil. So, lepas gamet tu adalah persenyawaan. So, soalan dia, anak yang terhasil, anak dia yang mana satu? Apakah jawapan dia? Kejap, A. sabar, simpan dah lah. Okay, A. Okay, right. Okay, A. Farah ni bagus dah. Sorry Abu. Tak apa. Excited. Saya suka je. Okay, A. Right. Disebabkan Farah excited. Farah pilih nombor 2. Siapa yang boleh jawab soalan nombor 2? Fatia. Fatia. Okay, Fatia. Jom kita baca dulu. Panjangnya soalan ni. Dalam tumbuhan, biji benih berwarna hijau. Hijau dikawal oleh alel resesif. So, maksudnya hijau ni resesif. So, kalau dia resesif, saya kata saya huruf kecil lah. H kecil, resesif. Sebatang pokok hijau dikacukkan dengan heterozygote kuning. Tengok, dia suka hati je. Ada soalan dia kata kuning tu sebagai resesif. Ada soalan dia kata kuning tu sebagai dominan. So bergantung kepada soalan tau. Sebab tu kita kata benda ni dia adalah alternatif. Suka dia. Okay, so kat sini kuning dia kata sebagai hetero. Kalau lah hetero, huruf dia H besar atau H besar, H kecil? H besar, H kecil. Yeah, H besar, H kecil. So awak kacukkan dia lah. H besar, ni H kecil kahwin dengan H kecil. Kalau yang ni senang, dia ada dua jenis gamet. Gamet dia ada dua jenis, H besar, H kecil. Kalau sini disebabkan dia sama je kan. H kecil. Biasanya saya cakap dengan budak, kalau dia sama, batalkan. So, dia kata kat sini, apakah kebarangkalian berwarna kuning? Okay. So, apakah kebarangkalian dia, Fatia? Jawapan dia. B. Ya, jawapannya B. Sebab ini adalah H besar, H kecil. So, of course, ini adalah kuning. Ini H kecil, ini adalah hijau. Yang ni korang kena buat latihan tau. Dia macam matematik. Korang tak boleh baca. Korang kena faham konsep. Kalau korang boleh faham konsep, korang boleh jawab. Okay? Now, so Fatia pula pilih. Okay. Tapi nanti dulu Fatia, saya baca dulu Raja 24 menunjukkan segi 4 Punnett square, segi 4 Punnett digunakan untuk menentukan generasi F1. Dia tak pakai cross tu, dia pakai Punnett square. Punnett square pun boleh. Bila dua pokok dikacukkan, dia kata apakah peratus pokok rendah? So maksudnya ni best. Daripada ini adalah anak yang terhasil. Ini adalah anak yang terhasil. Sekejap Ni anak dia. So daripada genotip ni ada 4 jenis genotip ni. Okay, genotip 1, 2, 3, 4. Yang mana satukah rendah? Okay, dia kata ada tak dia cakap dua pokok menentukan filial pokok tinggi dikacukkan. So dia kata ini adalah pokok tinggi. Okay, ini adalah tinggi. So antara yang ini berapa peratuskah dapat yang rendah? Okay, so Fatia nak bagi siapa soalan ni? Shooting.
Shooting! Shooting. Senang sangat shooting. Come on, shooting. Apakah jawapannya? Jawapannya apa? A, B, C atau D? D. Yeay! Shooting D. Sebab ini sahaja kan? T kecil. Okey, last sekali. Okey, ni. Sekejap. Kita kena habiskan. Tajuk dia memang macam ni. Kena buat banyak latihan. Ni macam maths. Saya baru feel macam mana cikgu maths. Okey, shooting. Nak siapa jawab soalan nombor ni? Nombor 4 ni. Soalan senang. Shooting cuba tengok. Nak siapa? Adam tak ada shooting? Cikgu Alicia. Elisha. Okay, Elisha nak siapa? Elisha apa jawapannya? T besar, T kecil ni sebenarnya merujuk kepada apa? A. Ya, ini adalah genotype. So, Elisha, pas untuk soalan nombor 5. Apakah unit asas pewarisan? Kalai lah. Kalai. Lama tak dengar suara Kalai. Sorry tahu saya ambil masa banyak ni. Kalai. Tadi saya cakap apakah unit asas pewarisan? Unit asas pewarisan yang mana satu? Gen ke, trait ke, ciri ke, kromosom? Ya, Razi dah tolong jawabkan. Gentleman Razi dia jawabkan untuk Kalai. So, jawapannya adalah Jin. Okay. Now, so dekat sini. Okay. So, kita... Kenapa Kalai? Okay, Kalai nak cuba jawab yang ini tak? Okay. Saya takut nanti. Kalai kalau ni tak apa. Jangan risau tau. No pressure. Okay. Apakah jenis gamet yang boleh dihasilkan oleh kacang pis heterozygote? So, kita ada B besar, B besar, B kecil, H besar, H kecil. So, dia suruh awak senaraikan gamet-gamet yang boleh ada. So, teka. Jawapannya yang mana satu? A, B, C atau D? Ini kan dia akan dapat nisbah 9, 3, 1 tau kalau dia kacukkan. Tapi dia tanya gamet je. So, awak teka berapa jenis gamet yang ada? Jawapan dia 2. Awak tengok situ. Yang mana satu gamet yang betul? Antara A, B. A, B ni dah salah ni. Saya terus potongkan untuk awak. So, jawapannya antara C dengan D. Mana satukah yang betul? Mana satukah yang betul? C ke D? D. Ya, D. Kenapa jawapannya D? Adalah disebabkan, ingat tak? Ini adalah satu gamet. Ini adalah satu gamet, ini adalah satu gamet, ini adalah satu gamet. Now, dalam pewarisan monohybrid, dia cakap satu gamet ni ada satu jenis allele sahaja. Kalau C ada satu, yang ini salah. B besar, ini dia tak ikut hukum Mendel pertama. Sebab B besar, B kecil ni, ini adalah satu gamet ada dua allele yang sama jenis, which is tak boleh. Dia kena satu gamet, dia mesti ada satu jenis allele yang beza. Okay, so jawapannya adalah D. Satu jenis allele, betul. Satu jenis allele sahaja, atau allele yang berbeza, satu jenis allele kot. Okay, now, kenapa yang ni ada 2? Sebab kita pakai dihybrid. Okay, last sekali. Last, okay. Last sekali, kalian nak siapa jawab soalan ni? Ini macam kes saya lah. Bapak saya, mak bapak, macam, bukan kes saya. Kalian nak siapa? Saya pilih lah kalian. Saya pilih boleh? Saya nak anak ni. Okay. You are UPSI. Volunteer Ni soalan ni special untuk budak UPSI. Special. Okay. Now, dia kata kat sini, Rajah 30 menunjukkan satu skema bagi monohybrid tikus. Okay, tengok tau. Kalau saya soalan, saya akan cari yang resesif. Kat sini, dia kata resesif adalah bulu kelabu. Kenapa resesif? Sebab, kenapa saya cari ciri resesif? Sebab ciri resesif ni ada satu genotype je. So, kalau kelabu, mestilah B kecil. So, sekarang kita nak teka yang black fur ni. So, black fur, dia ada 2 jenis. Sama ada dia B besar, atau B besar, B kecil. So, jawapannya ini sahaja. Okay.
So, awak teka apakah jawapan yang betul. So, opsi. Volunteer. Siapa nak jawab? Soalan terakhir sekali ni sebelum kita tutup kelas hari ini. Jawapannya adalah B. Oh my god, Radi, awak suka tajuk ni ke? Radi ke Razi? Dua-dua boleh pakai ni, dua-dua terror ni. Okay, so jawapannya adalah B. Betul ke B? Sekejap. Okay, now, katakanlah dia akan dapat anak dia bulu hitam dengan bulu kelabu. Okay, katakanlah kat situ Radi jawab B kan? So, kita buat B besar, kahwin dengan B besar, B kecil. So, gamet dia adalah B besar. Sini adalah B kecil. So, bila berlaku persenyawaan, anak dia semua akan jadi hitam. So, ini salah. So, jawapannya yang mana satu? Yang ni tak betul, ini tak betul. So, jawapannya adalah D. Kenapa D? Okay, kalau yang ni awak confused, awak buat satu-satu. Macam saya kan? Okay, saya buat satu-satu. Kalau yang ini B besar, B kecil. Okay, saya padam dulu. Saya padam. Ini akan jadi gamet dia macam ni. B besar, B kecil. Yang ni satu jenis je, B kecil. So, bila persenyawaan, kita akan dapat satu anak yang hitam tapi heterozygote. Satu lagi anak yang grey. So, dia punya induk dia adalah this one. So, yang ini Radi kena buat latihan banyak-banyak. So, do you have any question? Yang ini saya rasa macam korang tak tahu nak tanya sebab korang tak tahu lagi apa korang faham kot. Betul tak saya rasa? Tak cikgu. Okay. Faham Kalau tak faham jangan risau. Saya ada latihan dalam buku kertas ni, saya ada. Awak tengok dalam Telegram. So, itu sahaja. Terima kasih atas kerjasama yang baik. So, hari ni kita terus tutup. Kita belajar adalah mengenai... Sekejap saya nak try satu dulu boleh tak? Alisa Syamimi nak tanya apa? Alisa. Sekejap. Creating jam. Saya nak cuba ni. Korang pernah cuba Jamboard tak? Start new whiteboard. Kita cakap apa Sat. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Oh, share. Alright, edit. Turn. Okay, yang ni tak apalah. Saya kan nak buat Jamboard tapi banyak sangat untuk hari ni. So itu sahaja. Kejap saya tengok dulu soalan. Jamboard tu saya rasa korang pernah buat kot Jamboard. Korang pernah buat kan? Cancel. Sekejap. Okay, right. So saya berhenti dulu sampai sini. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Saya tengok tadi ada orang ada tanya soalan tak kat saya? Okay. Oh, saya dah tershare. Sekejap. Korang boleh nampak ke saya share apa? You guys tak boleh nampak kan? Tak ada. Tak. So yang ni saya buat besok lah. Dah lah cukup lah hari ni punya kelas. So itu sahaja. Terima kasih atas kerjasama yang sangat baik. Kalau awak tak faham jangan risau. Awak bagi tahu saya, nanti minggu depan kita ajar lagi sekali. Dan